Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kita sambung lagi sesi PDPR kita dengan topik pengurusan data. Okey, sebelum ni kita dah tafsir 3 jenis data, sama ada piktograf, carta palang dan juga carta pai. Jadi kita akan sambung lagi macam mana daripada data-data tersebut kita nak pergi lebih dalam lagi. Kita nak dapat tafsirkan maklumat yang lebih dalam lagi berdasarkan data-data yang diberi. Okey, jadi untuk hari ini kita akan tengok macam mana nak mencari mode dan juga median. Okey, kalau kita tengok di sini, apa ni mode ni? Mode bukan mood. Tak ada mood nanti. Okey, mode ni adalah kekerapan yang paling tinggi sekali. Kekerapan yang paling tinggi sekali. Apa itu kekerapan? Kerap selalu. Benda data yang selalu muncul yang paling tinggi, itulah kita kata sebagai mode. Okey, apa nanti kita tengok contoh lagi jelas. Okey, bagi median pula, bagi median adalah data yang di tengah set data yang disusun secara menaik dan juga menurun. Pening kan? Data di tengah set data. Maksudnya dia dalam pada satu set data yang diberi, yang dah kita susun secara menaik dan juga menurun, ada data yang di tengah-tengah tu. Kita nak cari data yang tengah-tengah tu, itu yang dimaksudkan sebagai median. Tapi tak apa, macam kita tengok contoh lah, nampak lagi jelas. Okey, tengok contoh yang pertama. Okey, ni data apa ni? Data dalam bentuk apa ni? Ingat lagi. Okey, data ini adalah dalam bentuk piktograf sebab dia ada gambar. Minta maaf lah, jadual bengkang-bengkok orang pun tak sama bentuk. Anggaplah sama ya. Okey. Jadi di sini kita katakan sebagai tajuk dia adalah rekod masa larian merentas desa contoh. Okey, jadi 23 minit ada satu. Okey, sebab dia kata di sini satu gambar orang lidi ni mewakili satu orang. Jadi 23 minit seorang, 25 minit dua orang, 26 minit 4 orang, 28 minit seorang, 29 minit seorang. Okey, berdasarkan data ni, apa itu mode? Kita nak cari mode data ni. Tengok baik apa maksud mode tadi? Kekerapan yang paling tinggi. Jadi antara 23 minit, 25 minit, 26 minit, 28 minit, 29 minit, mana yang paling kerap sekali ada orang? Mana yang paling tinggi sekali bilangan dia? Jadi mestilah pada 26 minit sebab dia ada 4 orang. Yang lain seorang dan 2 orang je. Jadi di sinilah kita katakan sebagai dia punya mode adalah 26 minit. Ini dia jawapan dia, 26 minit. Sebab apa? Sebab kekerapan dia yang paling tinggi iaitu 4 orang berbanding data yang lain hanya ada 1 dan 2 orang sahaja. Okey, baik. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Macam mana kita nak cari median pula. Okey, median dia kata data tengah-tengah yang disusun secara menaik dan menurun. Jadi, langkah pertama nak buat median ni, langkah pertama kita mesti susun dulu. Susun sama ada menaik atau menurun. Kena susun sama ada menaik ataupun menurun dahulu data tu. Okey, yang kedua, yang kedua, langkah kedua lah susun. Macam mana kita nak buat apa? Kita pastikan dulu data genap atau ganjil. Penting ni. Kena tahu data genap atau ganjil. Sebab data genap lain cara nak cari median, data ganjil lain cara nak cari median. Okey, jadi yang ketiga dah kena pasti, barulah kita cari median. Okey. Boleh? Okey. Okey, sekarang ni kita susun data ni. Susun dulu data ni. Susun dulu. Kita nak buat menaik. Kita nak buat menaik mula daripada 23. Okey, jadi 23 23 seorang. Okey.
25, 2 orang. Okey. 26, 4 orang. 1, 2, 3, 4. Okey, 28 seorang. 29 seorang. Okey, selesai. Langkah pertama. Bukan selesai jawab soalan. Selesai langkah pertama. Okey, kita pergi langkah kedua. Data genap ataupun ganjil. Okey, kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Data ganjil. Okey, bila dapat data ganjil ni, apa kaedah dia kita nak dapatkan data ganjil ni? Senang saja. Okey, ada 9 kan? 9. Jadi di tengah-tengahnya, kalau cara dia senang je, kita tutup. Pastikan kiri dan kanan tu bilangan dia sama. Contoh dia. Okey, contohnya cikgu tutup nombor 26 yang di sini. Okey, nombor 26 ni nombor 26 ni cikgu tutup. Okey, kira nombor sebelah kiri 26 ada berapa? 1, 2, 3. Okey, sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5. Tak sama. Dia tak balance, tak seimbang. Jadi salah lah yang di nombor 26 ni salah. Bukan. Okey. Okey, jadi kita cikgu pilih nombor 26 yang ini. Okey, nombor 26 ini. Sekarang kita tengok sama tak kiri dan kanan. 1, 2, 3, 4. Kanan 1, 2, 3, 4. Okey, dah sama. Jadi maknanya median dia adalah yang inilah. Median dia adalah nombor yang ke-26. Okey. Ataupun satu cara lagi dia boleh buat. Contohnya dia ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kamu bahagikan dengan 2. Bahagi dengan 2 kamu akan dapat 4.5. Jadi 1, 2, 3, 4, 4.5 adalah kita anggap dia sebagai data yang kelima. Kita boleh bundarkan, kita genapkan dia, kita akan jadi nombor 5. Jadi data yang kelima. Kata kunci dia senang je. Nombor median yang kamu pilih tu pastikan bilangan kiri dan juga bilangan kanan dia sama. Macam 26 ni kita pilih kan. Kita kira sini. 1, 2, 3, 4. Okey, belah kanan dia 1, 2, 3, 4. Jadi betul lah di sini adalah median dia. Okey. Okey, tak apa. Kita tengok pada contoh yang kedua pula. Kita bagi jelas lagi. Okey, tengok kepada contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua ini kita tengok. Okey. Okey, data diberi macam ni. Dalam bentuk apa ini? Tadi piktograf, yang ini adalah carta palang. Okey, carta palang ni menunjukkan wang belanja yang murid bawalah. Kita ambil data sebanyak RM4, RM5, RM6 dan RM7. Okey, RM4 ada. Macam mana nak baca carta palang? Okey, RM4. Tengok kat tepi dia adalah 2 orang. RM5, 4 orang. RM6 seorang. RM7, 3 orang. Banyak RM7 dia buat wang belanja sekolah je. Okey, tak apalah. Sekarang kita tengok soalan yang pertama, kita nak cari mod. Ingat lagi mod tu apa? Mod tu adalah kekerapan yang paling tinggi. Jadi kita nak tengok bilangan murid ke nilai wang. Kita mestilah nak tengok nilai wang. Sebab yang berulang-ulang kali adalah nilai wang, bukannya bilangan murid. Okey, jadi nilai wang yang manakah mempunyai kekerapan yang paling tinggi? Kalau kita tengok sini, jelas-jelas lah kita tengok RM5 ni dia punya palang yang paling tinggi. Jadi mestilah dia lah kekerapan yang paling tinggi. Jadi mod di sini adalah RM5 sebab kekerapan dia yang paling tinggi. Jangan pilih RM7. RM7 nilai yang paling tinggi. Tetapi bukan kekerapan yang paling tinggi. Okay, kat sini ramai yang buat silap. Bila kata yang paling tinggi je terus kata mesti RM7. RM7 lagi tinggi daripada RM5. Okey, jadi jangan salah konsep. Okey, ingat balik.
kekerapan, bukan nilai. RM7 hanya ada 3 orang sahaja. RM5 ada 4 orang. Mestilah RM5 yang menang. Okey, boleh? Teruskan kepada median. Okey, median langkah pertama tadi apa kita kena buat? Langkah pertama adalah susun secara menaik ataupun menurun dahulu. Okey, jadi tadi kita dah buat menaik, sekarang kita dah buat menurun. Okey, kalau menurun mesti mula dengan nilai yang paling tinggi. Nilai yang paling tinggi adalah RM7. Jadi RM7 ada berapa orang? 3. Jadi kita buat 1, 2, 3. RM6 ada seorang. RM5 ada 4 orang. 1, 2, 3, 4. RM4 ada 2 orang. 1, 2. Okey, langkah kedua, kita nak pastikan data-data ni adalah data genap ataupun data ganjil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 adalah nombor genap. Okey, bagus. 10 adalah nombor genap. Okey, kalau nombor genap, lain caranya. Kalau ganjil tadi, lain cara dia. Okey, jadi nombor genap ni macam mana kita nak kira? Kita ambil, sama juga kita boleh buat, ada data ada 10 kan. Data ada 10. Okey, kita bagikan dengan 2. Kita bagikan dengan 2, jadi dapat 5. Jadi kita kira data yang kelima yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Di sini. Tapi adakah ini jawapan dia? Kita check balik. Katakan kita ambil kat sini. Okey, kita kira belah kiri ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Tak balance, tak seimbang. Jadi ini bukan jawapan dia. Jadi ingat, bila melibatkan data genap, selepas kita dapat data yang kita bahagi data kelima, kita ambil data yang sebelah kanan, iaitu data yang ke-6, kita tambahkan dan kita bahagikan dengan 2. Okey, macam mana nak buat tu? Okey, ni data yang kelima, ni data yang ke-6. Okey, tak percaya, cuba kita ambil dua-dua ni. Kita ambil dua-dua ni. Okey, kita tutup. Tunjuk, tak nampak pula tutup kan. Kita tutup. Okey, cuba kira belah kiri ada berapa? 1, 2, 3, 4. Cuba kira belah kanan ada berapa? 1, 2, 3, 4. Tak kesama tu. Jadi apa kita nak buat? Jadi RM RM5 tambah RM5. Okey, kita bahagikan dengan 2. Jadi kita akan dapat RM10 bahagi 2, dapat jawapan RM5. Jadi kita tahu median dia adalah RM5. Okey, jadi kena ingatlah. Kalau ganjil, kita ambil nombor yang di tengah-tengah. Konsep dia sama je, ganjil genap mesti nombor yang tengah-tengah. Cumanya nombor, kalau data tu ganjil, kita boleh terus ambil nombor yang tengah-tengah tu. Kita dah tahu dah, nombor sebelah kiri, bilangan sebelah kiri dan sebelah kanan seimbang. Tetapi kalau data yang genap, kita kena ambil nombor yang di tengah-tengah tu mesti ada 2 nombor. Mesti ada 2 data kita ambil, kita tambahkan dan kita bahagikan dengan 2. Barulah kita dapat seimbang kiri dan kanan tu. Okey, itu maksudnya. Okey, boleh. Itu adalah berkenaan dengan mode dan media. Kita dah bincangkan 2 contoh. Jadi cikgu harap kamu semua jelas dan fahamlah dengan penerangan cikgu. Para masalah boleh bertanya dan jangan lupa buat latihan. Okey, kita jumpa kepada sesi yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.